Ini punya zaman fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah, zaman fitnah ni, fitnah ini bermula daripada kalangan ulama. Okey, punca rosaknya umat akhir zaman bermula bukan daripada ahli maksiat, bukan bermula daripada geng cocok langit dalam disko. Nah, bukan jenis geng pil kuda kan. Tapi bermulanya rosaknya umat pada akhir zaman bermula daripada kalangan alim ulama. Alim ulama yang mana? Disebut di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali gak karang. Disebut di dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbai. Nah, kerana ulama itu terbahagi kepada dua. Jangan kita pandang oh dia ulama, confirm kita boleh ikut dia. Belum tentu. Mana ulama terbahagi pada dua? Yang pertama disebut sebagai ulama su, kata Imam Ghazali. Benda ulama su bukan busuk, nah. Dia wangi, yang wangi. Nah, tapi ulama su ni artinya jahat. Ulama yang jahat. Macam mana ulama jahat? Ulama yang cinta kepada dunia. Satu lagi ialah ulama ukhrawi ataupun ulama akhirat. Ulama yang cinta kepada akhirat, tidak terkejar akan barang dunia. Ini ulama yang perlu kita ikut. Adapun ulama yang mencintai dunia, jangan kita ikut. Jadi bermula fitnah ini daripada kalangan alim ulama. Mana ulama yang su, ulama yang jahat, ulama cinta dunia. Sebelum saya nak cerita kenapa ulama cinta dunia ni yang jadi punca fitnah, kita cerita dulu ciri-ciri dia. Macam mana nak kenal? Sebab kita banyak agak kenal ustaz, jadi tak tahu ustaz ni boleh ikut tak dia ikut. Ulama ni boleh ikut ke tak dia ikut. Jadi nak kenal kat Malaysia bersepah alim ulama, bersepah ustaz. Jadi mana satu yang ulama su, yang mana satu ulama akhirat. Antara ciri-ciri, kita tak sebut nama, kita sebut ciri-ciri. Pandai-pandailah nilai. Antara ulama-ulama yang ada kecintaan terhadap dunia, iaitu dia kasih lah. Dia buat sesuatu tu kerana nak jawatan, mengejar jawatan. Dia bermula daripada masa dia mengaji lagi. Nampak? Kenapa ni mengaji sampai ke Mesir? Bukan salah mengaji Mesir, bagus. Nampak? Lagi jauh kita cari ilmu, lagi bagus, lagi banyak, lagi luas pengalaman. Pergilah nak pergi. Ada kemampuan pergi. Tapi tujuan pergi Mesir supaya balik ada jawatan. Aduh. Dari situ sudah tersesat akan dia punya matlamat. Tujuan pergi ngaji Mesir tu balik supaya ada jawatan dalam jabatan agama. Contoh, kita tak cakap siapa-siapa ni. Nah, tujuan mengaji tu ambil sampai master PhD, sampai orang panggil profesor, sampai orang panggil doktor supaya jadi tok mufti. Tujuan nak jawatan. Nampak? Bukan tujuan kerana ummah. Zaman dulu-dulu tok-tok guru alim-alim ulama, para masyaikh hebat-hebat nama syekh-syekh Melaka, suruh ni titah sultan hantar surat suruh lantik jadi mufti, tolak. Berapa ramai yang tolak? Tok guru kepada tok guru saya. Tok guru Sidik Noh. Tok guru dia Tuan Guru Haji Hitam. Dia ada anak seorang mengaji Mesir. Anak Tok Guru Haji Hitam ni. Jadi anak dia mengaji dalam 3 tahun gitulah lebih kurang. Balik-balik dapat offer. Dalam surat tu kata dapat bekerja di Jabatan Agama Islam. Negeri mana tak sebutlah. Dapat surat tu. Dia pun seronok lah. Dapat kerja dah. Balik-balik dapat kerja. Tunjuk kat ayah dia. Tuan Guru Haji Hitam, Pondok Tanjung Bedil Al-Ustaqdah. Ayah ni, Abi tengok ni. Adik dapat ni surat untuk dapat jawatan kerja di Jabatan Agama ni, bawah kerajaan. Tunjuk surat. Ayah dia kata apa? Ayah dia kata, ni aku nak habaq kat hang. Aku mengaji di Mekah 30 tahun. Langsung aku tak terima apa barang jawatan pun dalam kerajaan dan sebagainya. Aku buka pondok, dia kata. Bila anak dia dengar begitu, menangis koyak atas. Nampak? Maknanya jangan tanam dalam hati ni nakkan jawatan.